Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, jemaah nazir, ahli jatuhan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ada seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ni ada dua. Pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau tuan-tuan tahu mengaji dalam mazhab Asy-Syafi'i, dia di antara ulama fiqh. Walaupun dia bermazhab Syafi'i, tetapi selalu tak bersemendapat dengan Syekh Ramli. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli selalu berbeza pendapat. Tapi ada satu ulama lagi nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini seorang ulama yang cukup hebat. Dia menulis banyak buku. Dan alhamdulillah, saya baru balik pada Mesir, jumpa ada seorang ulama, tuan-tuan, muhaddis. Ulama ini menghafal hampir 300,000 hadis. Namanya Syekh Rifa'at Fauzi. Siapa yang pergi dekat Ayu Sabiq tu, tuan-tuan tahulah. Syekh Rifa'at Fauzi ni, saya pergi rumah dia. Rumah dia ada library, ada perpustakaan. Perpustakaan itu separuh daripada masjid ni. Dinding tu semua kitab. Bayang tuan-tuan, rumah kita ada tak satu rumah penuh kitab? Tak ada. Ni separuh ni ialah library dia, semua kitab ni. Saya ambil satu, ambil dua, ambil tiga, rupanya kitab tu bukan kitab yang dia baca. Kitab yang ada dekat rumah dia tu ialah kitab yang dia tulis. Tuan-tuan bayang tengok, kitab yang dia tulis. Saya ambil tu satu kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada 2 jilid. Dia buat khulasah pula, dia tahqiq dengan Sahih Bukhari itu, tebal itu 5 jilid yang ditulis oleh Syekh Rifa'at Fauzi. Bukhari ada 2 jilid, dia buat khulasah pula, dia tahqiq jadi 5 jilid. Dahsyat tak? Masya Allah, ilmu ni kal bahar, seperti mana lautan. Kita ni membaca 2 helai, belagak macam baca 200 helai. Kan? Macam ulama hebat dah. Saya tengok dia, ya Allah, zuhudnya tuan-tuan. Pergi sampai tu, dia tak kenal kita lah, sebab dia tak tengok YouTube. Tuan-tuan yang datang ni pasal tengok YouTube. Tidak tak kenal Ustaz Abdullah Khairi, mesti tengok di depan tu mangkuk ayun mana. Tapi tuan-tuan tengok YouTube. Jadi saya pun duduklah tepi tu, duduk dengar dia duduk baca hadis. Dia baca hadis. Hadis ini menghuraikan Quran punya dahsyatnya. Saya duduk, tiba-tiba dia tengok muka saya tak pernah datang. Dia kata ini mesti Melayu punya. Dia pun tanya sebelah tu, anta terjim bil lughatul madawiyah, kamu terjemah dalam bahasa Melayu. Dia ingat mungkin saya tak faham bahasa Arab sebab pertama kali datang dengan ayah saya, dengan sepupu saya. Jadi yang ini pun terjemahlah. Ustaz ni orang Melayu, kebanyakan anak muridnya orang Melayu. Jadi tak kenal saya, dia pun terjemah. Habis-habis terjemah, dia tengok-tengok, Ustaz Abdullah Khairi, dia kata. Ni yang Melayu ni, yang terjemah tadi. Lepas tu dia kata, ya Syekh, haza ustaz masyhur fi YouTube. Dia ingat Syekh tu tengok YouTube lah. Dia kata tu ustaz tu masyhur dalam YouTube. Saya pun bila kata tu, la. Ana pun bangun, saya pun bangun, terus meluru kat dia, pegang tangan dia.
nak cium tangan dia, belum sempat saya cium tangan dia, dia cium tangan saya. Dalam hatiku, siapa ulama besar ni? Silap dah ni tuan-tuan. Saya pun, tuan-tuan tengok ulama ni, sekejap. Ulama ni hebat tak hebat? Bila kita nak cium tangan dia, tarik. Dia pula meraih orang lain. Saya tak sempat nak tarik, dia cium tangan saya. Saya pun tarik juga. Rupa-rupanya tuan-tuan, ulama hebat, dia tak benarkan cium tangan dia, tapi dia benarkan cium dahi dia. Saya pun pegang kepala dia, saya cium. Ya Syekh, tada'uni, doa saya. Terus dia letak tangan di dada. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadika salihin. Doa siapa? Doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Saya pun alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair. Dia tak ijlis ya. Dia suruh duduk. Saya dalam hati, aku tak nak duduk dah. Selagi dia suruh aku terjemah, mampu aku. Kita pun bukan pandai sangat kan. Tapi nak bagi tahu, ulama ni walaupun nampak ni biasa aja, tapi seorang yang alamah, alim, tapi zuhud dia hebat, meraihkan orang. Kita sekarang ni ustaz-ustaz susah lah tuan-tuan, kadang-kadang bergaduh sama ustaz bodoh kan, tak meraihkan orang. Kadang-kadang tak tahulah mutakhir, zaman mutakhir ni. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, saya nak ambil ni satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ni dia nukil tuan-tuan daripada bukunya, daripada Wahab bin Munabih. Wahab Munabih ni hebat tak hebat? Dia ambil nasihat dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dia hurai balik, dia cerita tentang kelebihan dalam beramal. Dan kalau kita tengok, banyak daripada amalan ni yang Nabi tak buat. Bila kata Nabi tak buat, kita akan masuk dalam otak kita, ada ustaz-ustaz bagi tahu kalau Nabi tak buat, bid'ah. Betul tak? Sebenarnya bid'ah jangan sebut kalau Nabi tak buat bid'ah, bukan. Ini kita silap. Apa yang Nabi tak buat, bid'ah. Sebenarnya bid'ah ni tuan-tuan ialah apa yang tak ada nas, itu bid'ah. Ni kita apa Nabi tak buat, bid'ah. Kita kena faham. Tadi saya tengok tuan-tuan lepas sembahyang, tuan-tuan zikir. Tuan-tuan zikir, Nabi buat tak lepas sembahyang zikir? Tak buat. Tetapi tuan-tuan, zikir itu ada nas. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Azkar, Imam Nawawi ni, kalau tuan-tuan nak rujuk bab Imam Syafi'i, ambil Imam Nawawi. Jangan ambil Ibnu Taimiyah. Jangan ambil ulama yang lain daripada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rujuk Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tuan-tuan, zikir ni manfaat. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, zikir kepada Allah lembut hati. Jadi ulama Imam Syafi'i tuan-tuan, mereka lepas sembahyang mereka berzikir beramai-ramai. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tak buat tuan-tuan, orang Melayu kita ni, saya ingat lepas sembahyang jarang zikir. Betul tak? Selalunya orang Melayu kita lepas sembahyang duduk zikir tak? Tapi alhamdulillah ada ustaz, dia duduk. Tuan-tuan tengok yang dizikir itu manfaat. Sebab apa? Kita sebut yang pertama apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidakkah Nabi kata innani layghan, aku ni kadang-kadang terlalai, wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin, aku akan istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi macam mana nak buat? Ulama ni dia baca hadis, dia kata kalau nak suruh orang Melayu tuan-tuan lepas sembahyang zikir ataupun sebut astaghfirullahalazim 100 kali, dia takkan buat. Macam mana nak buat? Lepas sembahyang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul tak? Tuan-tuan jangan silap waqaf. Jangan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Saya kena tegur dengan mufti Kedah, bekas mufti Kedah, Datuk Badarudin. Kan kalau kita sebut la ilaha illallah, jangan la ilaha illa Allah. Ada tak wakaf itu? Tak ada. Dia kata kaedah tak betul.
Dia kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Sambung terus. Banyak kita ni kan kalau buat adalah kadang-kadang buat qiyamul lail. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Betul tak? Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya kena tegur dengan Datuk Badarudin, dia kata kaedah sambung tu kena sambung, dia kata. Sebab tu tuan-tuan, kita lepas sembahyang, maka ulama Nusantara lepas sembahyang astaghfirullah. Sebab apa? Ambil daripada Imam Nawawi. Kemudian lepas tu apa dia tuan-tuan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan baca hadis tak? Nabi kata, tengok dalam Al-Azkar, sesiapa yang menyebut akan zikir ini pagi 10 kali dan petang 10 kali, Allah akan bagi dia 4 kelebihan. Nampak? Ada orang tak nak ikut. Astagfirullah, bangun terus. Bukan dia zikir pun. Start kereta dia tengok WhatsApp. Apa salahnya duduk sebut tuan-tuan 10 kali lepas sembahyang subuh dan maghrib 10 kali. Maka kata Nabi ada 4 kebaikan. Pertama, siapa sebut 10 kali, Allah akan turun kepadanya 10 kebaikan. Hari itu kebaikan macam mana? Mungkin dia bawa kereta tak aksiden. Itu kebaikan. Di antara kebaikan, contohnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, Nabi doa kebaikan kepada dia. Apa kebaikan dia? Allahumma rzuqhu waladan malan wa waladan wa barik fihi. Ya Allah, kau berikan kebaikan kepada dia. Di antaranya anak, harta, wa barik fihi, dan harta dan anak ni keberkatan padanya. Anak dia soleh semua. Bukan saja soleh, Allah panjang umurnya sampai 103 tahun. Tuan-tuan, sahabat yang panjang umur di zaman Nabi, Anas bin Malik. Anas bin Malik mati 83 Hijrah. Bila Anas bin Malik mati, Allah ganti seorang ulama besar, namanya Malik bin Anas. Ni hebatnya. Anas bin Malik, Nabi doa kebaikan. Di antaranya kebaikan, anak kita tak ada masalah. Itu kebaikan. Syarat dia apa tuan-tuan? Lepas sembahyang sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bagi anak kita ni tuan-tuan mengaji senang ingat. Itu kebaikan. Wa malan, dan harta kita. Harta kita, alhamdulillah, pergi kerja gaji 2,000 ya, tapi cukup. Itu kebaikan. Isteri kita tak melawan kita. Itu kebaikan. Cuba tuan-tuan bayang pergi kerja, isteri muka macam jebon. Yang nak pergi kerja, pergi. Dia buka macam tu kan. Kerja. Bayar awal sikit. Kita pergi kerja macam mana? Start kereta, tengok cermin kereta, nampak muka bini kita, jebon. Pergi pintu pagar, katalah cikgu sekolah, tengok pintu pagar, nampak pintu pagar tu macam bunga, muka bini kita, jebon. Tiba-tiba masuk tuan-tuan bilik pengetua perempuan, tengok pengetua tu macam muka bini kita, macam jebon. Sebab apa? Bini tuan-tuan tak tenteram. Sebab apa? Hati kita juga tak tenteram. Tapi kalau kita pergi kerja, yang nak pergi dah, pergilah bang. Kita pun belum sempat hulur tangan, dia tapai tangan kita, dia cium tangan kita. Lepas tu dia pegang muka kita. Lepas tu kita pun cium dahi dia. Jahi, jangan cium sini, tak jadi kerja. Terus tak pergi kerja tuan-tuan. Kita pun rasa itu syarat dia apa? Maka kata Nabi, sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita alhamdulillah tuan-tuan, mak kita telefon kita, assalamualaikum, hari ni mak sihat ke? Mak kata sihat. Itu kebaikan. Cuba bayang kalau mak sakit, kita kena tak pergi kerja, kena hantar mak pergi ubat, keluar duit. Sebab itu sebutlah tuan-tuan lepas sembahyang 10 kali. Itu kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 10 kejahatan. Ini semua dalam hadis tuan-tuan. Sebab tu ulama Nusantara buat lepas sembahyang. Kalau tidak, orang Melayu tak buat. Jadi kejahatan, contohnya apa kejahatan? Orang dengki kat kita, pergi dekat kerja, orang tengok muka kita meluat dah.
Dia tu kalau gaji naik ya dia kerja malas, bodek pandai, orang tengok kejahatan kita. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, hebat Ustaz Abdullah Khairi bukan kerana kehebatan saya. Hebat saya kerana sahabat-sahabat saya, orang yang dekat dengan saya tutup keaiban saya. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan yang hebat ni sahabat kita ni, Syah, ni sahabat kita. Mereka hebat bukan kerana mereka hebat, kerana orang sebelah mereka tutup keaiban. Saya hebat kerana isteri saya tutup keaiban saya, sahabat-sahabat tutup keaiban saya. Cuba isteri saya cerita keaiban saya, macam mana? Jam. Ustaz tu suami saya kudir penuh kaki. Dia buka keaiban kita, macam mana? Jatuh kita bang. Sebab tu hebat kita kerana ada orang lain. Ada orang lain. Jadi macam mana Allah tutup kejahatan? Kejahatan tu keaiban kita. Keaiban kita kadang-kadang solat subuh bangun lewat. Isteri kita cerita tak? Tak cerita. Kalau dia cerita macam mana? Ceramah. Dia pun bangun lewat macam aku juga. Habis kita. Tok imam tu kalau kena gila dia datang. Allah, dia ambil subuh dengan Aisyah. Kadang-kadang maghrib lewat. Bini cerita. Habis tuan-tuan. Tapi alhamdulillah Allah tutup. Sebab tu bila isteri kita tutup, itu kejahatan yang Allah tutup. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena ada dalam hati, kena redha banyak-banyak. Bila isteri kita ni tuan-tuan, orang yang dekat dengan kita tutup keaiban kita, kita kena redha isteri yang Tuhan bagi kat kita. Kakak kena redha suami yang Tuhan bagi. Ini ada yang komplain, Ustaz, suami saya dulu bagus Ustaz, tapi sejak dekat-dekat umur 60 ni dah dapat pencen, teruk Ustaz, masjid pun tak datang. Kak, doa banyak-banyak suami kita. Kerana apa? Kerana dia tutup aib kita, kita kena tutup aib dia. Doa banyak-banyak. Kerana apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Jadi kita tutup aib dia. Insya-Allah tuan-tuan, Allah akan tutup aib kita. Tuan-tuan, itu kejahatan. Yang ketiga apa? Allah ampun dosa dia. Tuan-tuan, kalau nak ikut Tuhan ampun dosa kita ni banyak, kita tak nak Ni tuan-tuan duduk dalam majlis ni, tuan-tuan ingat tak bila masuk Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik? Ingat tak bila masuk masjid? Ya Allah, ampun dosaku. Maksud dia tuan-tuan masuk masjid ni, dosa tuan-tuan Tuhan ampun. Kena baca doa, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunlah dosaku, bukalah pintu rahmat untuk aku. Tuan-tuan masuk tadi baca doa tak? Tak baca, pergi keluar. Keluar pakai tak masuk dah tuan-tuan. Tu pun duk tunggu masa macam nak keluar ya tuan-tuan. Kemudian apa? Bila keluar kita baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku nak minta keberkatan. Keberkatan macam mana? Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, walaupun tuan-tuan lena, Allah ampun dosa. Kerana apa? Tuan-tuan baca dalam Riyadhus Salihin Imam Nawawi, malaikat akan turun 2 orang. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dan malaikatnya akan berdoa kepada dia, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Bukan doa mati. Ya Allah, ampun dosanya, rahmati dia. Kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha. Malaikat ni duduk. Sebab tu tuan-tuan ada ruang kosong, sebab malaikat duduk. Tuan-tuan tak boleh duduk rapat-rapat kerana diganggu oleh malaikat. Tuan-tuan nampak ke? Kalau nampak nak mampus lah tu. Sebab tu tuan-tuan, ni nak bagi tahu ampun dosa kita. Kita sebut doa ni. Kemudian yang keempat, Allah jauh daripada gangguan syaitan. Sebab tu tuan-tuan, ulama Nusantara lepas sembahyang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut 10 kali. Kalau boleh tuan-tuan, 10 kali pagi, 10 kali selepas maghrib. 4. Pertama, Allah bagi 10 kebaikan. Kalau dia sebut 10, tapi kalau dia sebut 100 macam mana? Semua baik. Orang tengok dia pun orang nampak baik. Baiklah Ustaz Abdullah Khairi. Nak tahu kita baik tak baik bila kita mati esok. Orang tak cerita dah keburukan kita, betul tak? Ada tak orang cerita? Kalau orang cerita tu, teruklah kita. Contohnya tuan-tuan, kalau kata Nabi Ibrahim ada orang jahat namanya Namrud.
Kalau Nabi Musa, ada orang jahat namanya Firaun, Qarun, Haman, ada orang jahat. Kalau kata Nabi Isa, namanya Herodes. Kalau Nabi Muhammad, namanya Abu Jahal. Saya nak tanya, orang jahat ni mati, ada tak orang bagi nama balik nama dia? Ada tak nama Muhammad Firaun? Anak nama apa? Anak saya bagi nama Ahmad Namrud. Ada tak? Orang tak bagi nama. Tetapi bila dia tu baik, orang bagi nama dia. Contohnya nama Harun, nama Musa, nama Isa. Sampai sekarang ada. Saya nak tanya, siapa sini nama Musa? Tak ada dah. Semua jahat. Orang sekarang tak nak bagi nama Musa, Harun. Dia tak glamour. Dia bagi nama apa? Damia. Betul tak? Damia tu maksud dia darah yang keluar. Dam. Dia kena damia. Tu kaedah tu, tulis tu. Kalau damia tu dam, ialah darah. Sebab tu kalau bagi nama, tanyalah ustaz. Nama anak saya, jangan buat susah-susah. Nama Abdullah Khairi. Hamba Allah yang baik. Siapa? Aku. Contoh. Bagi nama simple-simple lah. Anak saya bagi nama Aminah. Anak saya bagi nama Aminah. Yang kedua bagi nama Mawaddah. Senang orang panggil kan. Anak yang ketiga nama Ahsanah. Sebab saya nak tengok anak saya tu nak bagi jadi baik. Kalau Hasan baik, saya ambil isim tafdhil, Ahsan. Jadi saya buat macam mana? Dia perempuan, saya tambah ta marbutah, Ahsanah. Macam dia Husin, nak bagi baik, Ahsin. Jangan buat insin. Itu gila tuan-tuan. Kalau Husin baik, Hasan baik. Kalau nak lebih baik, Ahsin. Kalau Hasan, Ahsan. Kalau kecil, Saghir. Kalau nak kecil, Asghar. Kalau kabir besar, nak lebih besar, Akbar. Sebab tu kita azan, Allahu Akbar. Allah besar dah, tak ada besar lagi dah. Tak pernah orang azan Allah kabir, Allah kabir. Tak ada. Sebab Allah tu besar dah. Tapi ada di kalangan kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib dia duk basuh kereta lagi. Ni kereta aku lebih besar. Dia tak faham. Sebab tu nama ni tuan-tuan bagi yang elok. Sebab kita ambil yang elok. Orang yang jahat kita tak ada bagi nama. Contohnya nama apa? Nama Abu Jahal ada. Ada tak orang bagi nama Abdullah Ubay? Ada sini? Tak ada. Abdullah Khairi ada. Abdullah Hatim, Abdullah Hakim. Ambil yang baik-baik. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita jadi yang baik. Alhamdulillah ni Ustaz Ahmad. Lepas tu apa dah lepas tu? Lepas tu Allahumma ajirna minan nar. Betul tak? Tadi sebut tak? Sebut kan? Allahumma ajirna. Siapa sebut 70 kali, jamin dia Allah jauh daripada api neraka. Saya nak tanya, duduk seorang sebut tak? Tak ada. Ni bid'ah. Bang, ni Quran. Ni bukan Quran, katalah ni Quran. Tuan-tuan tahu Quran ini Nabi tulis kah? Nabi hanya membaca. Baca yang paling tepat dengan Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud ni sahabat pergi jumpa, ya Rasulullah, bila engkau dah meninggal, macam mana kami nak tengok Quran yang paling tepat daripada lidah kamu, daripada Jibril? Maka kata Nabi, yang paling dekat dengan aku dan bacaan aku ialah Abdullah bin Mas'ud. Hebat Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, masa tu ramai orang hafal Quran. Zaid bin Sabit, di antaranya lagi Sayyidina Ali hafal Quran. Ni banyak ni orang-orang yang hafal Quran ni. Dalam peperangan Siffin tuan-tuan, dalam peperangan ramai orang yang hafal Quran ni mati. Bila mati masa tu tuan-tuan, di antaranya dalam peperangan Mu'tah, ramai orang hafal Quran mati. Bila mati, sahabat duk tengok Quran ni dihafal. Masa tu mereka menulis sendiri di pelepah-pelepah tamar dengan kulit-kulit kambing. Saya nak tanya, Nabi suruh tak? Sebab tu jangan kata bid'ah. Apa yang tak dibuat Nabi bid'ah, salah. Nabi tulis tak? Nabi tak suruh pun tulis. Tapi sahabat tulis di pelepah tamar, tulis di kulit kambing. Bila dah tulis tuan-tuan, letak, simpan sendiri. Zaman Sayyidina Osman bin Affan, dikerahkan tuan-tuan Zaid bin Sabit, suruh, tolong kau tuliskan Al-Quran ini. Maka dikumpul, maka dinamakan Quran yang tulis di zaman Khalifah Osman bin Affan Mashaf Osmani. Itu yang kita baca tu. Sebenarnya Mashaf Osmani, kalau tuan-tuan pergi dekat Uzbek,
tuan-tuan akan tengok kitab Quran yang ditulis tu sebesar meja ini dan tebalnya ni. Cuba tuan-tuan bayang, kalau yang tu ada seorang-seorang, tuan-tuan baca tak? Besar ni pun tak baca, tambah besar ni. Ni tebal ni. Dan di Uzbek tuan-tuan pergi tengok di muzium dia, Quran itu masih ada darah Uthman bin Affan ketika dia baca Quran, dia dibunuh. Tuan-tuan, ada di Uzbek. Quran tu tuan-tuan, saya tengok sendiri, Quran itu tak ada titik. Bila tak ada titik, saya nak tanya, Quran ini zaman Nabi suruh kumpul tak? Tak ada. Tapi sahabat kumpul, maka itu bid'ah. Walaupun bid'ah, tapi bid'ah itu ialah bid'atul hasanah ataupun bid'atul huda, kata Imam Nawawi. Bid'ah yang baik. Sebab kalau tak dikumpul, kita tak boleh baca Quran. Kemudian tuan-tuan, bila dikumpulkan, masa tu tuan-tuan, Islam tersebar sampai Khurasan, tersebar sampai Sepanyol. Orang sana mereka tak tahu bahasa Arab, Quran itu tak boleh baca. Sebab ba dengan ta tak ada titik, jim dengan ha tak ada titik, kha tak ada titik, nak baca macam mana? Kan? Nak baca macam mana? Alif lam mim, okey lah. Macam saya duk ajak budak-budak pakai kaedah Iqra. Kan? Alif fathah, alif tu atas a. Tak payah baca dulu alif di atas a, ataupun dulu mengaji Arab alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Sekarang ni baca kaedah Iqra, abata, betul tak? Dia bunyi terus, kan? Babibu, saya ajar pak menakan saya, babibu, dia tambah babi buta. Orang ajar betul. Kan? Saya ajar abata, akhirnya dia orang boleh baca. Tapi bila datang Iqra kelima, dia orang tak boleh baca. Sebab masa tu dia ajar alif lam mim. Budak ni akan baca apa? Alamak, penin kita. Sebab tak ada baris. Maka tahun 83 Hijrah, seorang tuan-tuan panglima perang di bawah Khalifah Malik bin Marwan, namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni kalau tuan-tuan baca sejarah, dia di antara panglima yang cukup tegas membunuh para ulama dan para sahabat. Ni Hajjaj, tapi jangan tengok kejahatannya, ada kebaikannya. Di antaranya dialah yang memberi titik kepada Al-Quran. Hajjaj tu, tuan-tuan tahu Hajjaj siapa? Hajjaj ni, Allah, dia jadi imam sembahyang. Dia ni imam sembahyang, tapi siapa yang tentang dia, dia bunuh. Di antaranya sejarahnya, dia pernah membunuh seorang waliullah namanya Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ni tuan-tuan, cerita sikit lah Hajjaj ni. Sa'id ni waliullah, dia hidup zaman Hajjaj, dia duduk di rumah dia. Hajjaj duduk macam ni lah, dalam istana dia, dia gubernur Mekah. Dia kata, pengawal, man minkum la yaghfini, siapa di kalangan kamu semua ni yang tak takut dengan aku? Punya dahsyat tu. Pengawal angkat tangan. Ada yang tak takut dengan kamu, namanya Sa'id ibnu Zubair. Dia kata apa? Pergi rumah Sa'id, panggil dia, aku nak jumpa. Angkuhnya gubernur pergi. Pengawal pergi rumah Sa'id, ketuk pintu. Sa'id keluar. Ada apa? Hajjaj nak jumpa kamu hari ini, jom ikut saya. Sa'id ni waliullah. Dia masuk tuan-tuan, dia ambil wuduk di depan pengawal tadi. Dia tukar baju dia, baju putih. Dia solat 2 rakaat. Habis dia keluar, pengawal tanya, wahai Sa'id, kenapa ambil wuduk? Kenapa pakai baju putih? Kenapa solat 2 rakaat? Dia kata apa? Waliullah, hari ini wuduk aku wuduk yang terakhir. Solat aku solat terakhir. Jubah putihku ini ialah kain kafanku. Tengok, waliullah dia tahu bila dia nak mati. Kita tak tahu. Contohnya Datuk Dr. Harundin, tuan-tuan tahu tak ketika dia nak pergi ke Amerika nak operate, dia bagi tahu dekat Hamdi anak dia, dalam akaun bapa ada 400,000, tolong bagi kat masjid-masjid ni. Macam nampak Hamdi kata bapa ni tak balik dah. 400,000 tuan-tuan. Bila Datuk Harundin mati tuan-tuan, baru timbul masjid ini dia bayar bil, masjid ni dia bina, masjid ni dia yang renovate. Ni tuan-tuan tengok kebaikan yang dibuat. Ni dia tahu macam dia nak mati, lalu dipegang tangan bawa masuk dalam istana Hajjaj. Hajjaj duduk dalam sombong. Dibuka pintu, Sa'id ni 76 masuk. Man anta?
Dia tanya, siapa kamu? Ni soalan sombong. Hang siapa? Lebih kurang macam tu lah. Hang siapa? Sa'id jawab, ana Sa'id ibnu Zubair. Sa'id tu maksud dia, Sa'id tu bahagia. Tuan-tuan bagi nama anak Sa'id. Bila Sa'id dia panggil apa? Teruk betul orang. Tidak. Kalau Sa'id panggil Id, aduh, saya tahu orang kampung saya. Kalau Hasan panggil apa? Chan, Pak Chan. Allah. Kalau Abdullah lagi teruk, lah. Semua Pak Lah. Lepas tu gelar pula tu, Pak Gelah Cowboy. Kampung saya kalau bagi nama Abdullah, semua ada gelaran. Hampa jangan pergi tanya kat kampung aku ada gelaran juga. Lah dengan mat. Kalau nama Ahmad, mat. Mat dia gelar pula tu. Mat viola. Dia panggil mat goden. Kampung saya mat goden. Sampai ada mat tu, dia kentut busuk. Dia gelar dia mat kentut busuk. Saya dalam hati duk tanya, kentut siapa wangi ni? Tu digelar. Saya Sa'id ibnu Zubair. Hajjah kata apa? Laisa anta Sa'id ibnu Zubair, walakin anta Saqi bin Kusir. Dia kata apa? Kamu ni bukan Sa'id orang bahagia, anak orang baik-baik, tapi kamu ni orang celaka, anak orang pemalas. Siapa yang dia sebut tu? Waliullah. Bukan ustaz macam saya. Kan ustaz macam saya kena tukar pulau ketam tu biasa. Ini waliullah. Laisa anta Sa'id walakin anta Saqi bin Kusir. Saqi tu apa? Orang celaka, anak orang pemalas. Sa'id 76 jawab balik. Dia sebut simple ya. Mak aku yang melahirkan aku, mak aku tahu siapa aku. Hajar kata, mak kamu celaka sama dengan kamu. Sa'id jawab balik, kalau mak aku celaka, kamu juga dilahirkan oleh seorang ibu, mak kamu sama dengan mak aku. Tuan-tuan tengok. Dia jawab balik tu. Hajar lagi bengang. Kurang ajar ke Sa'id. Wahai pengawal, sediakan api yang menyala-nyala, kita bakar dalam api neraka tersebut. Sa'id jawab balik, kamu menyediakan aku api yang menyala-nyala, kamu kata neraka. Sebenarnya Allah akan sedia kamu api neraka yang menyala di akhirat. Kamu akan dinanti dengan api tersebut. Dia berani 76. Kita 76. Ya, tak mau buat apa. Datang ceramah pun duduk tepi-tepi ya, nampak. 76 tu nampak tu. Tak larat dah. Bagi semangat 76 ni nak bagi. Bukan nak kata, nak bagi semangat ni. Tengok pakcik kita. Macam ni kita nak. Semangat. Tuan-tuan jangan suruh pergi baca bendera pula. Tak larat dah. Tapi semangat macam tak? Dia ni nak ikut kita sihat, tak sihat. Tapi datang rumah Allah ni kena semangat ni. Betul pakcik? Semangat kuat. Dia akan datang. Ini dia semangat ni. Dia kata apa? Mak aku yang melahirkan aku. Mak aku tak tahu siapa aku. Celupanya mulut engkau Sa'id. Wahai pengawal, pergi cari, dia kata, pergi cari duit yang banyak, letak depan dia. Ni nak beli Sa'id, bawa duit ni, duit emas bang, bukan berim, duit emas. Berim bukan, emas, duit emas. Letak. Ini bukan politik, ni ceramah ni nak bagi tahu, tersebut pula berim tuan-tuan. Ni duit emas. Duit emas dia letak. Duit emas. Kalau duit macam mana? Tapi Sa'id kata, duit ini belum tentu melepaskan kamu daripada api neraka Allah. Kalau kamu nak, kamu ambillah Hajar. Aku tak nak. Duit emas bang. Ni kita di tahun depan nak pergi hari raya ni. Bagi kain pelekat jam. Kain pelekat jam dah tuan-tuan. Tu tak bagi lagi 500. Ni duit ni. Ambillah kalau duit ni boleh melepas kamu daripada api neraka Allah. Hajar lagi bengang. Wahai pengawal, pergi cari perempuan yang cantik menari depan dia. Panggil perempuan tu. Tuan-tuan tahu tak perempuan ni macam mana? Perempuan ni tarian gelek. Siapa pernah pergi Mesir? Tuan-tuan pernah naik tak? Tu, kapal di atas terusan laut Sungai Nil, Sungai Nil. Ambil tuan-tuan nampak macam warak sangat Saya pergi tuan-tuan pertama kali student bawa kan, pergi tahun dululah. Tahun ni saya tahu dah. Bawa naik atas kapal, ustaz naik, ustaz seronok. Saya pun seronok lah naik. Tarian pertama, tarian sufi. Yang tu, yang pakai lelaki tu, yang ada macam skirt. Skirt dia pusing. Tukutum kan. Tu tarian sufi tu. Sufi. Kita pun tengok dengan pening tu. Tu dah pusing tu. Tukutum kan. Lepas tu, tarian api. Ambil api. Api pusing tengok. Kita pun alhamdulillah seronok ni. Tarian ketiga, tutup lampu.
tiba-tiba bunyi tak 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 tuk tak tak tak. Tengok bagusnya tuan-tuan. Atas ia tutup, kemudian beramu-ramu. Ni, tup saya pun tup kepiah ni. Saya kata astaghfirullahalazim. Ni apa bawa apa ni? Ustaz, bukan selalu ustaz tengok ni dah. Saya kata ya Allah, kenapa tak bagi tahu? Saya kata kenapa? Kalau bagi tahu awal-awal, alhamdulillah. Tuan-tuan, ni tarian gelik tu. Ya Allah. Saya pun bagi tahu, kepiah tolong buang. Saya kata. Semua pakat buang duk macam ni. Bukan tu, walaupun kita ni nampak Islamik tuan-tuan, dia datang depan kita ni. Tum. Aku ni, ya Allah, dia tak nampak ke aku ni ustaz? Dia tak kira tuan-tuan. Dia ikut tu, dia ikut apa? Rentak tu. Tum. Yang tu tak puas tu, yang punggung. Jam tuan-tuan. Ni. Itulah pertama kali saya tengok tuan-tuan. Lepas tu saya tahu dah pergi Mesir, memang kita tak pergi tempat tu lah, kita tahu dah. Rupanya student-student penayar saya memang kau hancur student ni. Ni menari ni depan Said. Tuketum. Said kata, berhenti dia kata. Sesungguhnya kamu perempuan akan dakwa Hajjaj di akhirat disebabkan Hajjaj menyuruh kamu menari di depan aku. Bila sebut macam tu, perempuan tadi terus menangis insaf. Saya silap tuan-tuan tak bagi tahu penari itu, kamu akan didakwa di akhirat. Silap terlupa tuan-tuan. Ni bagi tahu macam tu, perempuan ni menangis terus lari masuk insaf terus. Hajjaj tuan-tuan tak insaf. Allah lagi bengang dia. Wahai pengawal, kau pegang Said, pusing dia supaya dia tengok aku. Hajjaj Said tuan-tuan, dia cakap dia tak tengok Hajjaj. Dia tengok apa? Dia tengok kiblat. Dia pandang kiblat. Bila pandang, pengawal pegang muka ni pusing ni. Bila pusing tuan-tuan, wali Allah dia baca Al-Quran. Lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dia kata, di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situlah wajah Allah. Allah mawjud bila makan. Allah wujud tetapi tidak bertempat. Jangan tuan-tuan kata Allah di atas, duduk di arash. Ini mujassimah. Kita tidak tuan-tuan berpahaman demikian. Allah wujud bila makan, tetapi Allah tu tidak di mana-mana. Tuan-tuan jangan laisa kamitslihi syai'un, samakan dengan sesuatu. Allah duduk di atas, duduk bersemayam di atas arash. Syirik tuan-tuan. Kita kena mengaji, kita mazhab tuan-tuan, Imam Syafi'i ambil daripada Asy'ariyah, Maturidiyah. Kena faham ni, kena mengaji. Sebab bila dia kata dia baca tu tuan-tuan, Hajjaj lagi bengang. Baca ayat Quran lagi bengang. Pengawal, kau pegang Said, kau lambung dia 76. Dipegang Said ni di lambung ni, pegang lambung. Hajjaj di sana. Syung lambung. 76. Siapa sini 76? Kita pegang lambung dia. Ni, syung. Pum, jatuh. 76 bang. Jatuh tu Said baca ayat Quran, dia pegang tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah ini aku dijadikan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah ini aku kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah ini aku akan dihidupkan semula. Tengok wali Allah. Inilah ayat yang kita baca bila mak dan ayah kita mati. Kita yang turun dalam kubur tu, pegang jenazah mak, baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian pusing jenazah mak, ambil 3 gumpalan. Gumpalan pertama letak depan muka, minha khalaqnakum. Letak di sini, wa fiha nu'idukum. Letak dekat tulang sulbi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ambil kayu tu penutup, kalau apa nama keranda tutup ataupun liang, ambil tu, baca doa, Allahumma anta rabbaha, kalau mak kita, wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu sirran wa alaniyataha, Allahumma faghfir li wa laha ya Allah. Tutup jenazah mak. Saya buat untuk mak saya, cerita sikit.
Tuan-tuan, dulu saya bila sebut mati ni takut. Betul tak? Nanti kita cerita pasal hajah ni sebab terlintas buat mak. Dalam cerita ada cerita. Dan ni cerita pasal mak. Tuan-tuan, buat baiklah dengan mak kita sementara dia ada. Mak saya baru mati 3 minggu, tuan. Saya dulu bila sebut cerita mati, hati gentar. Tapi sekarang bila sebut mati, aku tak rasa takut sebab aku dah tengok mak aku mati. Dia kata apa? Khairi, dia kata, kalau mak nak mati hari Jumaat. Dia duk sebut, kalau mati hari Jumaat tak kena seksa kubur. Ni masjid ni duduk ujung-ujung tu, dia tak larat sakit lutut, duduk rajin ngaji. Makcik rajin ngaji, makcik, kita akan mati yang baik. Ni rajin, dia tak larat, kencing manis ada, darah tinggi ada, buah pinggang rosak kan. Aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Ni pagi-pagi budak-budak datang ni, tuan-tuan ni ajar Quran ni ajar, dia tak tengok. Walaqad qalaqa, orang kampung baca tak betul yo. Dia tak tengok tapi dia dengar ya. Dia tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tapi Quran dia dengar aja betul tak betul. Saya tengok, mak aku dia mati baik. Mati yang dirindui macam tu. Kita nak buat macam ni sebab contoh ada. Pagi tuan-tuan, ni Yasin ni duduk mulutnya. Surah Al-Kahfi malam Jumaat baca, tak payah tengok ni, hafal. Tiap-tiap malam suratul Mul baca sebelum tidur. Ayah saya kata, "Mahang bagus," kata. Sebelum nak tidur dia baca suratul Mul. Aku tunggu punya lama, dia kata. Terang nak habis tuan-tuan. Kawan tu duduk tunggu lama dah kali lena. Dia duk baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kull. Orang kampung tuan. Tapi dia kata apa? Aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Tuan-tuan, saya pergi haji baru ni, jumpa mak, ni cek, orang utara cek nak pergi haji, mak sihat ke? Pergi api ya, dia kata. Insya-Allah Tapi dia nak sakit. Saya pergi haji tuan-tuan, elok dah siap rukuk habis semua, 2 hari lagi tuan-tuan nak pergi Madinah. Ayah saya telefon, "Khairi, balik ah." Nak balik macam mana ayah? Bawa jamaah ayah, tak boleh. "Khairi, mak hang nazak. Dia duk tunggu hang." Saya dalam hati, ayah kena balik ke? "Balik," dia kata. Mak duk tunggu dalam ICU. Allah, tuan-tuan, apa nak buat? Saya pergi depan Kaabah. "Ya Allah, bagilah aku balik, ya Allah. Aku nak mandi jenazah mak kalau mati. Aku nak semayang jenazah dia. Aku nak kebumikan jenazah dia. Aku nak doa untuk mak, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Bagi kemudahan untuk aku." Malam tu cari tiket, dapat. Balik tuan-tuan. Balik mak saya di ICU nazak. Sampai mak, Khairi balik. Dia buka mata. Balik dah ke? Saya pun cium tangan dia, cium pipi dia. "Mak, insya-Allah sihat dah." Dia kata, "Aku nak mati hari Jumaat," dia kata. Dia ulang lagi. Masa tu saya sampai hari Rabu. Saya duduk hati, hari Jumaat ni mak aku nak mati apa. Dia bagi tahu tu, kalau aku mati, dia kata, adik hang jadi imam. Hang baca talqin. Kalau mak mati, kalau aku mati, orang utara cakap aku kalau aku mati, hang panggil lah 40 masjid datang sembahyang. Aku ada duit, dia kata. Kalau aku mati, hampa mandi jenazah aku, dia kata. Kalau aku mati hari Jumaat, jangan ke bumi lepas asar. Ke bumi sebelum asar, dia kata. Supaya aku berada dalam hari Jumaat. Dia pesan dah. Saya duk hati, mak aku ni nampak macam wasiat dia ni. Saya pun sampai hari Jumaat tu, kan. Mak saya, alhamdulillah, keluar daripada ICU. Lepas tu kami bincang dengan doktor. Doktor macam mana? Doktor kata, jantung mak ni tersumbat. Tuan-tuan kena ingat tau, jantung kita ni dia akan tup 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 tup. Orang doktor tahu kan? Dia dengar tu. Tup 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 tup. Tapi mak saya ni tup 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 tup. Dia skip. Tuan-tuan try dengar jantung tu. Kalau tup 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 tup, tu okeylah tu. Kalau tup tup tup, Jumaat depan lah tu. Mak saya ada skip. Saya dengar tu tup 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 tup. Sebab apa tuan-tuan? 7 tersumbat.
Doktor kata, saya dah deal dengan IJN, bawa mak hari Selasa ni. Kami pun bawa balik mak. Bang, hargailah mak sementara ada. Bila balik masa tu lah, Khairi, mai, rupanya nak tidur atas reba. Dia tidur atas reba. Kita pun pegang kepala. Saya panggil pula abang saya, Najib, abang saya duduk, dia tidur atas reba. Saya panggil pula Nasir, dia panggil semua. Rupanya dia nak bagi kita ingat. Bawa tuan-tuan hari Selasa sampai AJN. Sembang elok. Bawa van. Dia akan cakap utara. Ni bawa apa? Lori ke van? Dalam van tu. Cakap macam tu biasa. Elok. Alhamdulillah. Hari Rabu, tuan-tuan, doktor kata tak boleh operate sikit sebab kompilasi buah pinggang. Hari Khamis, hari Selasa, hari Rabu, tuan-tuan, doktor panggil kami semua. Dia kata malam Selasa tu tak boleh, hari Rabu. Hari Rabu pagi tu dia kata okey, insya-Allah petang ni operate. Tiba-tiba pukul 10 doktor panggil semua. Masuk. Cucu, anak, ayah semua dah. Doktor 2 orang. Mak nama Mek ke? Isteri nama Mek, mak saya nama Mek ya, Mek ke? Ya. Sekarang jantungnya dah berhenti. Allahu Akbar. Sedangkan masuk normal. Biasalah sakit tu biasalah, kan? Jantung berhenti. Apa nak buat? Bang, masa tu nampak dah, mak aku tak ada dah. Masa tu hari Rabu tak boleh terima. Ya Allah, mak aku nak mati hari Jumaat, mati hari Rabu. Hati ni tak boleh terima. Kami menangis. Menangis bang. Doktor kata sedang duk buat CPR. 20 minit jantung tak bergerak dah. Tapi kalau 30 minit tolong buat keputusan. Kalau hidup pun jantung bergerak, oksigen tak sampai, mungkin paralyzed, lumpuh, ataupun dia stroke. Macam mana? Ayah saya kata, mak hampa ni isteri aku hidup dengan dia 60 tahun, aku redha, kita stopkan CPR. Anak-anak kata, ayah dah redha, kami anak, kami redha. Tiba-tiba nurse datang, cik, mak masih hidup. Mak masih hidup. Pokok lari tuan-tuan, pergi pegang. Mak, jangan lupa mak. La ilaha illallah. Dia la ilaha illallah. La ilaha illallah, tangan dia macam ni. Macam dia duk mengajar orang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masa tu ya Allah, mak aku masih hidup. Cium pipi ni nikmat tuan-tuan, nak cerita tak erti. Masih hidup lagi. Rupanya Allah nak panjangkan untuk mati hari Jumaat. Seperti yang dia minta. Hari Khamis, wayar sini, wayar sini, wayar sini, wayar sini, tebuk sini, paru-paru, tebuk di kemaluan, dekat dubur. Saya tengok, ya Allah, mak aku ni tak ada harapan dah. Pukul 12 tuan-tuan, malam Jumaat dah, pagi pukul 4.30 kami dipanggil semua. Masuk, duduk. Tengok, doktor kata mak menanti saat. Jantung dia 80, 76, 74, 60 semua. Angkat tangan. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut untuk mak kami ya Allah. Semua doa. Sambil doa ajar. Satu. Dia mati tuan-tuan. 4:26 pagi hari Jumaat. Seperti mana dia minta. Bila dia mati tuan-tuan, kami pun tengok, ya Allah, mak dah meninggal. Masuk azan subuh. Lepas sembahyang subuh, buat turun jenazah. Untuk dimandikan. Datang 2 ustazah. Saya kata kat ustazah ni, ustazah nak mandi jenazah mak ke? Ya. Tak payah ustazah, kami nak mandi. Dia kata tak apalah, sila. Saya pun dengan abang saya, adik saya, ramai 20 orang lebih, ada cucu semua. Semua cucu-cucu hafal Quran. Abang-abang semua ni orang ustaz semua. Kami pun buka baju mak. Kita nak buat kasar ke? Mak kita. Kita pegang mak, kita tukarkan pakaian. Ustazah ni tengok, saya pun ambil air, siram. Ketika siram tu saya baca, ya Allah, ampunlah dosa mak aku. Seperti mana gugur air ini ke bawah, kau gugurkan dosa mak aku ya Allah. Ustazah tu tengok menangis kan. Menangis, semua pegang dengan doa. Yang hafal Quran, baca Quran, hafal. Semua dengan doa. Habis apa semua tuan-tuan, mak saya ni bila tidur mulut tengah-tengah. Biasalah, gigi tak ada. Saya kata bila tidak, mak ni tidur mulut nganga.
Dia kata aku mati esok, mata aku rapat, mulut aku tutup, senyum ya. Ketika ambil wuduk, saya ambil wuduk mak saya, semua abang-abang, saya pun doa, ya Allah, bagilah suratan amalan tangan kanan mak aku ini ya Allah. Sambil basuh, kau jangan bagi suratan amalan tangan kiri aku, mak aku ini ya Allah. Kumurkan, jauhkan dosa-dosa mulutnya masuk ke dalam hidung, kemudian basuh muka. Ya Allah, Allahumma bayyiz wajha binurika, ya Allah, jadikan wajahnya bercahaya seperti mana auliamu ya Allah. Dan jangan kau jadikan wajah mak aku ni gelap seperti mana musuh-musuhmu. Sapu-sapu muka tuan-tuan, mata tutup rapat, mulut senyum, seperti mana dia sebut. Tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, siapa ada mak ayah, niat azam sungguh-sungguh mandi jenazah mak. Tuan-tuan akan tengok bagaimana mayat itu bila dimandikan oleh waris terdekat. Nak cerita tak erti, saya buat kat mak saya. Bila dah siap mandi, tuan-tuan, senyum wajahnya. Kemudian dah siap, tuan-tuan, menangis dua orang ustazah ni datang jumpa ayah saya. Pak cik, ni siapa ni? Ayah saya kata, inilah anak-anak dan cucu saya. Bertuahlah jenazah ni, dia kata. Yang mandi anak dan cucu dia. Saya 30 tahun mandi jenazah, tak pernah jumpa lagi orang mandi jenazah sesempurna ini. Berasa puas, tuan-tuan. Sebab tu siapa ada mak ayah, mandi jenazah mak ayah dia. Tuan-tuan akan tengok bagaimana mayat ini dimandikan. Tuan-tuan, habis kami kapan? Kami sembahyang. Alhamdulillah, tuan-tuan, datang van terus bawa. Dia bagi tahu nak semayang 40 masjid, nak buat macam mana? Nak balik AJN sampai lepas Jumaat. Saya pakai Facebook, tuan-tuan, mak saya dah meninggal. Siapa yang nak semayang jenazah mak saya, datanglah ke dewan sekolah. Tuan-tuan, dengan izin Allah datang hampir 2000 orang. Tak sempat nak panggil, tapi pakai Facebook 2000 orang. Mak saya bukan penceramah hebat. Mak saya bukan ahli qari'ah, bukan baca Quran yang duk bertandingan tu. Mak saya orang biasa aja. Tiba-tiba datang 2000 orang semayang jenazah dia. Habis semayang, hujan turun, tuan-tuan. Hujan turun, dah habis hujan, tuan-tuan, bawa jenazah dia sebab nak ke bumi sebelum asar. Ini wasiat dia. Masuk, tuan-tuan, dalam liang lahat, tutup Allahu akbar, Allahu akbar, masuk waktu asar. Hujan pun berhenti. Saya pun baca talqin sebab tak boleh nak duduk, tuan-tuan, sebab air penuh, hujan lagi. Masa tu bila baca talqin, akhirnya berhenti, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok talqin saya. Orang yang ada atas kubur tu menangis, tuan-tuan. Saya balik-balik, ayah, saya puas hati buat kat mak. Dia kata, bukan saja hang puas hati, aku puas hati, dia kata, anak dan cucu aku buat dekat isteri aku. Bang, sebab tu kalau boleh ni kita ni, mak kita ra'i ya, tuan-tuan, ni dalam kubur pegang jenazah mak ni, baca doa tadi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia minta hari Jumaat, dia mati hari Jumaat. Dia minta semayang 40 orang masjid, 40 masjid, datang 2000 orang. Dia minta mati tanam ke bumi selepas asar, sebelum asar, dapat juga. Sebab apa, tuan-tuan? Masjid tak tinggal, Quran selalu baca. Jadi saya dalam hati, aku nak mati macam mak aku. Apa yang dia buat, aku nak buat macam tu. Sebab contoh dah ada. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila dibaca tadi ayat tadi kan, Sa'id baca, Hajjah lagi bengang, dia lompat atas tubuh Sa'id, dia tekan kepala Sa'id. Bila tekan kepala Sa'id, tuan-tuan, dia keluarkan pedangnya yang tajam, dia sembelih, pup, dia takik ni, dia tetak daripada belakang, pap, putus kepala Sa'id. Sa'id waliullah, bila putus, bergolek kepala tadi duduk macam tu. Kepala tadi cakap, tengkok putus. Hajjaz, engkau telah membunuh aku. Kau tak dapat bunuh lagi sesiapa selepas aku. Hari ini aku bertemu kekasihku, la ilaha illallah. Ni tengkok dah putus dah, mulut cakap lagi. Tiba-tiba, tuan-tuan, Dr. Ain Al-Qarni dalam kitab Sakaratul Maut kata, darah ni keluar melalui tengkoknya. Darah itu jatuh di atas pasir. Tiba-tiba darah itu menulis kalimah la ilaha illallah. Kata Dr. Sa'id berzikir bukan dengan lidah sahaja, tetapi seluruh anggotanya ingat Allah. Dia mati dengan la ilaha illallah. Sebab tu, tuan-tuan yang ada, tapi walaupun Hajjah ni zalim, tapi Hajjah ada kebaikan juga. Dia bagi titik dalam Al-Quran. Dia buat bid'ah, bagi titik, maka tersebar Quran yang ada titik ni. Tak boleh baca juga, sebab
alhamdu ke alhamdi ataupun alhamda, nak baca macam mana? Sebab tuan-tuan kita bukan mengaji bahasa Arab, tidak? Kalau alif lam ha mim dal, tuan-tuan nak baca macam mana? Alhamda ke alhamdu ke alhamdi? Selalu baca alhamdulillah, sebab dia ada kaedah dia. Alhamdu tu apa? Mubtada ataupun isim. Kita mengaji dah i'rab, orang panggil kena mengaji bahasa Arab. Kita semua mengaji bahasa Arab kan? Sebab tu ada orang baca contoh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Betul tak? Betul. Itu ialah qiraat. Ada orang kata apa tak betul tu, patutnya ma tu panjang. Maliki yaumiddin, dia baca ihdinaz sirat. Betul tak? Betul, itu qiraat. Kita kena baca ihdinas sirat, tapi ada orang baca ihdinaz sirat, ada orang baca alaihum. Itu qiraat. Sebab tu kena mengaji Quran. Alaihum, ada yang baca alaihimu. Itu qiraat. Pernah berlaku tuan-tuan, orang botel. Botel kalau qiraat dia apa? Bota jadi botel. Sebab tu dia cakap ingatkan dua rupanya tiga. Tu orang bota jadi botel. Tapi kalau kota jangan ubah. Lagi tuan-tuan ubah pula. Sebab tu Perak dia ada raja muda. Sebab dia sebut raja muda. Tapi dia tak ada putera mahkota. Sebab dia sebut putera, tuan-tuan sebut sendirilah. Nanti orang Perak marah. Cerita tuan-tuan nampak nak lena, dua orang botel datang Selangor. Masa tu Ramadan, imam tu baca qiraat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia duduk dengan member dia. Silap. Dia golek kepala. Ihdinaz sirat. Silap. Alaihim. Silap. Dia nak tegur tak berani. Buat tak tahu sudah. Tiba-tiba imam tu baca. Dia baca qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Dia kadih kat member dia. Orang kita. Orang kita apa qiraat? Dia ingat orang botel juga baca wadduha. Sebab tu Quran ni indah tuan-tuan. Syarat dia kena mengaji. Alhamdu tu apa dia? Sebab tu orang yang jadi imam, kadang-kadang yang belakang ni dia faham bahasa Arab. Dia baca silap, kita boleh tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dia baca alhamdulillah, alham jadi maknanya lahmun, daging. Sebab tu kena mengaji. Kena baca alham. Kalau alham makna lain. Sebab tu kena. Jadi macam mana? Tahun 180 Hijrah, seorang ulama nama Imam Khalid Al-Faraqi, dia memberikan fathah, kasrah, dhammah, sukun, syaddah. Bid'ah dah. Bid'ah oi. Zaman Nabi tak buat, tapi ulama dibuat. Kerana apa? Bid'atun huda ataupun bid'atun hasanah. Kalau tidak, kita tak boleh baca Quran. Maka dibubuh alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, alif nun syaddah fathah inna, alif kasrah i, nun syaddah fathah na, inna. Pernah mengaji tak? Kan? Alif kasrah nun sukun in, alif fathah nun sukun an, alif kasrah nun syaddah fathah inna. Kena dengung. Ngaji dah weh. Woi. Geram tu. Ini siapa yang buat? Imam Khalid Al-Faruqi tahun 180 Hijrah. Bid'ah dah. Kalau kata bid'ah dalalah, mereka masuk neraka awal lagi. Sebab Nabi tak pernah buat. Sebab tu bukan apa yang Nabi tak buat tu bid'ah. Bukan, salah. Kita ni apa Nabi tak buat bid'ah. Kita ni kenapa tak ni? Nabi tak buat ni bid'ah ni. Kalau bid'ah dalalah finnar. Tadi zikir tadi Nabi tak buat, kita semua masuk neraka. Tu kena faham.
Ni akhirnya masuk ke Malaysia, alif fathah tak boleh baca juga. Sebab apa? Alhamdu. Inna tu dengung tak? Inna kena dengung. Kalau tak dengung kaedah bunyi tak betul. Kan? Contohnya fawailul lil musallin. Ada orang wakaf. Fawailul lil musallin, rupanya tak boleh wakaf. Alladzina hum an salatihim sahun. Maka seorang ulama namanya Imam Ubaid As-Salam, dia mengajarkan tajwid. Ambil daripada warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran ini bertartil. Macam mana? Kena ada kalimah tajwid, maka diajarkan izhar, ikhfa, iqlab, mat, arif lin sukun, bila ghanah, apa idgham ma'al ghanah, bila ghanah, barulah baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Panjang belakang. Sebab apa? Mat, arif lin sukun. Siapa yang ajar? Imam Ubaid As-Salam, tahun 200 Hijrah. Bid'ah tak? Bid'ah. Kalau kata bid'ah, mereka masuk neraka awal lagi. Kenapa tuan-tuan? Kalau tak buat jadi Quran, tak boleh baca kita. Sebab tu kena mengaji bang. Bid'ah bukan apa yang tak dibuat Nabi bid'ah, apa yang tak ada nas. Contohnya tak dibuat sahabat. Sahabat tak buat, kita buat. Tengok kepada khiyas. Contohnya tuan-tuan tahu tak, di Nusantara ni orang turun dulu mayat, mereka azan. Mereka azan, turun mayat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang tanya saya, ustaz, ni bid'ah ustaz. Nabi buat ke? Saya tengok balik. Rupanya mereka mengambil hukum qiyas. Ingat tuan-tuan, terbina hukum dengan 5 perkara. Pertama, Quran. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, fatwa sahabah. Yang keempat, ijma' ulama. Yang kelima, qiyas. Ni kita ni ada di kalangan kita, tak mau ambil ni semua ni. Kita nak ambil 2 aja, Quran sunnah. Masalah kita. Sebab bila ambil Quran sunnah, ni semayang tarawih ada tak dalam Quran sunnah? Maka ambil fatwa sahabah, ambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab yang mengumpulkan, lalu kita semayang tarawih. Kalau ambil Quran sunnah dia, ambil Nabi semayang 32 rakaat. Tuan-tuan sanggup tak? 8 pun teruk dah, duduk tunggu je. Imam pun baca wadduha walai, kita duduk belakang, kurang ajar menyapat imam. Baca tak sedap, cuba baca sedap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang kata tak boleh buat berlagu, bid'ah. Sudis lagu. Suraim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tu lagu semua tu. Cuba Quran tak ada lagu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Perasan dia seorang makmum balik habis. Maka mereka buat tu bid'ah tu tuan-tuan. Nabi tak pernah buat. Buat lagu, ada lagu macam-macam. Jangan buat lagu ni sudahlah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lagu Siti Nurhalizah. Itu tak boleh. Lagu ni tuan-tuan ada kaedah dia. Sebab tu kena mengaji. Mereka buat bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah huda, benda yang baik tuan-tuan. Maka dibaca Quran itu kita faham. Ada kalimah yang kena wasal, waqaf tam, kena berhenti. Ada yang kena wasal tam, ada yang waqaf tam, waqaf wasal. Ni ada kaedah. Siapa yang ajar? Imam Ubaid As-Salam, 200 Hijrah. Tu yang Quran sampai kat kita tu. Lepas tu tuan-tuan pula datang sini, mereka bubuh pula warna merah. Tidak. Itu bid'ah semua tu. Nabi tak pernah buat. Kalau tidak, pakai tak baca Quran lah tuan-tuan. Semua duduk depan, alhamdulillahi rabbil alamin. Azan pun kan tak ada lagu sebab alif lam ha alif kaf bara. Nak azan macam mana? Sebab tu Bilal buat lagu. Nabi ajar tak? Tak ada. Bilal naik terus. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi tak tegur. Sedangkan masa tu tuan-tuan, mana ada azan lagi? Apa salahnya kalau Bilal buat azan macam ni?
Allah Akbar. Allah Akbar. Boleh tak? Boleh, tuan-tuan try buat bagi esok. Semua tak datang. Terus doa azan tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada azan macam tu. Ada orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kan? Ada orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak datang juga. Buat macam ni. Why? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Why? InsyaAllah semua datang. Tapi dengan kayu, dengan hammer, dengan mati Tok Bilal, tuan-tuan. Nampak nak lena merapu, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena mengaji. Kan? Yang kata bid'ah tu macam mana? Akhirnya, tuan-tuan, lepas tu, kan? Lepas tu apa dah? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidakkah Nabi kata, baca ini, sesiapa yang membaca Allah jauh daripada gangguan syaitan. Kalau boleh, tuan-tuan, bacalah ayat kursi dengan wakaf 9. Tuan-tuan, ayat kursi ni bila wakaf 9, tuan-tuan akan tembak syaitan kena betul. Macam mana? Baca macam ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Yang terakhir, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Syaitan tu akan terbakar. Sebab ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, dia tak boleh baca. Dia akan terbakar. Jangan wakaf 7, tak jadi. Kita baca selepas sembahyang. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baca bang, ada nas dia. Kemudian lepas tu apa dah? Tadi bila tadi? Subhanallah. Betul tak? Nabi kata kalimatani khafifatani 'alal lisan. Satu kalimah yang senang disebut, wa habibatani ilar rahman. Allah suka dia. Wasakhilatani fil mizan, berat timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tadi sebut dah? Ada nas dia. Sebab tu orang Melayu buat ni ada nas. Bukan apa yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Apa yang ada nas, tak ada nas, itu bid'ah. Tadi kita buat tadi itu bid'ah, tapi ada dinukilkan nas. Satu kalimah yang mudah disebut, berat timbangan, Allah suka. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kita buat tadi, subhanallah, subhanallah. Dialah tu. Tuan-tuan, saya pernah, tuan-tuan, nak cerita, ada seorang datang jumpa saya, Ustaz, saya nak interview, macam mana nak bagi mudah? Saya kata satu kalimah yang Allah suka. InsyaAllah Allah suka, orang tengok kamu pun orang suka. Dia kata, apa kalimah tu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya kata kat dia. Saya kata, hafal ini masa interview. Ustaz, tak ada kabel kah? Kabel tak ada, tak ada. Dia ingat kabel, suruh bantu. Tak ada, tak ada. Kabel aku tak pandai. Kita pun ada pengarah-pengarah tu kan, tapi pergilah pandai sendirilah. Dia pun tengah duk tunggu tu, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tiba-tiba dibuka pintu. Encik Ahmad, dia kata lah, Cik Ahmad, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Giliran. Dia pun, terima kasih. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Tolak pintu. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Lupa bagi salam. Dia bagi salam subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya yang interview tu dengar-dengar. Mari duduk, dia kata. Kamu sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi? Ya. Kalimah ni Allah suka, dia kata. Aku suka kamu. Terus dia kata, jawatan ni aku bagi kat kamu. Dapat terus. Dia telefon saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dapat Ustaz. Doa Ustaz mustajab. Haram aku tak doa apa pun. Rupanya subhanallahil azim, Allah suka, orang yang dengar suka, orang tu mengaji, tuan. Allah. Ni kita ni kadang-kadang tak faham. Kan? Contohnya salam. Salam pun tak faham. Nabi kata absus salam, sebarkan salam. Kita bagi salam kat kawan-kawannya. Orang tak kenal, tak bagi salam. Nabi kata doakan orang. Bila doakan orang, Allah malaikat doa kita. Sebab dalam salam ni ada 3. Pertama, Assalamualaikum. Kita ucap sejahtera kat dia.
Wa rahmatullah, kita doa rahmat dekat dia. Wa barakatuh, minta bagi berkat. 3 sekali. Tadi saya bagi salam tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan wajib jawab. Tapi ada di kalangan kita, dalam hati dah, ni ustaz mana tak nak mau jawab. Wajib jawab. Saya sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak jawab. Dah nak habis dah weh, pukul 9 dah. Tadi ni wajib jawab. Ada yang salam makruh jawab. Ketika mana? Ni saya duk ceramah ni, punya semangat ni. Tiba-tiba ada seorang tolak pintu. Assalamualaikum ustaz. Makruh bagi salam dalam majlis ilmu. Saya boleh ya. Jangan pula masuk bagi salam, tu nama mangkuk ayun. Makruh. Ataupun tengah duk makan, majlis makan, ada seorang masuk, Assalamualaikum. Makruh jawab. Waalaikumsalam. Mati terus. Kena mengaji. Ada salam harus jawab. Ada salam harus jawab dah. SMS. Pegang telefon. Ada kurang. Assalamualaikum. Kita harus jawab. Waalaikumsalam. Tak mau jawab pun tak apa. Jawab dapat pahala. Harus. Dalam telefon. Kadang-kadang dia buh SSS LMM. Lam. Datang apa kan? Ni salam ke apa? Ada yang SLM. Slum. Kita pun jawab SLMM. Slum. Kalimah baru tuan-tuan. Ada yang Assalam. Saya pun tak tahu. Kadang-kadang semua shortcut. Aslam kod pina. Woi. Kita pun wapu citau pada muka tu tak tahu apa. Harus jawab dalam SMS. Lagi sunat jawab. Ustaz, nak pergi mana? Masjid Meranti. Ustaz, tuan imam tu sepupu saya. Ustaz, tolong sampaikan salam dekat dia. Saya pun sampai. Mana imam tadi? Ada kawan sepupu dekat Penang, sampai salam. Salam dia tak bagi. Imam tu jawab, terima salam. Dia kena sebut. Sunat jawab macam mana? Pergi Masjid Meranti, imam tu sepupu saya, sampaikan salam dekat dia. Saya Abdullah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pun bawa dah salam tu. Imam ada sepupu di Penang, dia sepupu, dia kata, dia sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam itu sunat jawab. Faham tak? Sunat. Ada tuan-tuan haram jawab. Ada. Haram jawab. Contoh apa? Saya berada di bilik mandi. Tandas. Tengah melepas. Adik tadi tak tahan dah. Duk breakdance. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam. Haram jawab. Sebab tu kena mengaji bang. Bab salam je. Ni tambahlah bab zikir. Ada salam terbagi 3. Pertama salam wajib. Saya bagi salam tadi, tuan-tuan wajib jawab. Tu kena mengaji. Dapat dah. Kalau ustaz bagi salam, jawab walaupun perlahan. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum, tuan-tuan jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullah. Doa bagi lebih. Kan? Ataupun dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli walana ya Allah. Doa bagi lebih. Ampun dosaku dan dia ya Allah. Bagi lebih. Orang jawab tu bagi lebih. Jadi bagi salam yang wajib. Saya bagi salam, tuan-tuan wajib jawab. Satu salam tak perlu dijawab. Tuan-tuan tahu tak? Ni ketika imam tadi tu, fil alamina innaka hamidul majid. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan jawab pula. Waalaikumsalam. Itu tak perlu dijawab. Jangan jawab. Kalau jawab, Pak Imam kata, mangkuk ayun. Ada salam, tak perlu dijawab. Ala salam, kalau dijawab, tak mau didengar. Jawab, tak mau dengar. Kita tak mau dengar. Apa dia? Tuan-tuan lalu, bawa kereta. Tuan-tuan sunat bagi salam. Bila lalu dekat kubur, tuan-tuan pun bagi salam. Assalamualaikum, ya ahlul kubur. Tiba-tiba dengar ramai ya. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, 1-2 jadi 1-8. Tuan-tuan, tak nak didengar. Sebab dalam kubur.
Bukan assalamualaikum ya ahlal kubur. Sebenarnya yang betul ialah assalamualaikum ya ahlal diyar, darul qaumin mu'minin wal muslimin insyaallah wa inni bikum lahiqun. Ini betulnya. Wahai ahli perkampungan orang Islam yang beriman daripada kalangan muslimin dan muslimat, sesungguhnya aku juga akan menyusuri kamu. Itu salam betul. Kalau tak tahu sangat, assalamualaikum ya ahlul kubur, boleh juga. Tapi yang betul, assalamualaikum ya ahlal diyar, darul qaumin mu'minin wal muslimin wal mu'minin insyaallah wa inni bikum lahiqun. Hafal tak? Hafal. Ni tadi kita ni bid'ah. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan, rupa-rupanya ni abang tadi dia berhenti kerja tu, dia buka dekat Elmina. Cakotiau Utara. Saya tak kenal dia 3 tahun. Saya tengok Cakotiau Utara, telur dibasuh. Saya pun tak tahu siapa yang telur dibasuh ni. Dulu dia orang buat telur dibasuh, sekarang dia orang buat telur ayam dibasuh. Dulu telur dibasuh, kita pun tanya, telur siapa ni? Telur yang masak ke yang ayam? Dua-dua dibasuh. Saya pun pergi. Kakak yang depan tu lah, Cakotiau 2. Orang yang saya pernah ajar subhanallahil-azim subhanallah bihamdi tu, dia dengar suara saya, dia pun kalih, "Ustaz!" Dia tegur saya. Dia kata, "Siapa ni? Ustaz tak kenal ke? Saya lah yang ustaz bagi zikir. Subhanallahil-azim, saya dapat kerja tu ustaz. Saya berhenti, saya buka Cakotiau ni. Ustaz nak makan apa? Saya nak makan Cakotiau special. Saya buat kat ustaz Cakotiau special." Rupanya dia kenal saya. Dalam hati saya, mesti free. Selalu kalau kenal ni mesti free lah. Saya pun makan lah. Dia angkat Cakotiau special sungguh. Selalunya ada 2 udang, ada 8 udang. Hai, ini special. Kita pun makan lah. Makan habis, pergi. Berapa? Tak payah ustaz. Hari ni saya belanja ustaz. Dah tahu dah, tengok. Tak. Saya pun keluar duit. Saya ada duit ni. Saya nak bayar. Jangan. Saya nak bayar sebab saya makan. Tak payah ustaz. Ustaz bagi ilmu kat saya. Ilmu apa? Ustaz ajar kat saya, ustaz subhanallahil-azim subhanallah bihamdi. Saya amal sampai sekarang ustaz. Ilmu yang ustaz ajar manfaat bagi saya. Duit Cakotiau dapat habis jadi tai. Tapi ilmu ni manfaat bagi saya untuk saya di akhirat. Ustaz terima kasih. Senyap saya. Nampak. Sebab tu aman tadi dia. Subhanallah. Ada orang zikir tak? Ada. WhatsApp. Subhanallah. Sebab tu tadi imam, "Woi! WhatsApp. Dia boleh duk WhatsApp. Ni dia lah. Tu Pak Imam tu. Ni sebut tu tuan-tuan, ampun dosa. Tuan-tuan. Kalimah tu berat timbangan. Kemudian dah habis tuan-tuan, ud'uni astajib lakum. Ingat tak disebut? Doalah sungguh mustajab. Ingat tak? Kemudian dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tengok selawat. Sebab nak mula sesuatu doa dengan selawat, imam buat, tapi bid'ah. Tapi itu semua ada nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah malaikat selawat. Maka selawatlah dengan sempurna. Ni kita selawat ni imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wassallim radhiyallahu tabaraka wa taala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Nampak? Tu selawat semua tu. Kita amin dapat tuan-tuan. Malaikat Allah selawat ni kita tak mau. Kemudian dia bangun, Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma. Doa ada di kalangan tuan-tuan ni mustajab doa dia. Melalui tangan dia Tuhan terima semua. Jangan tak angkat bang. Ada pak cik kita amin, dia mustajab. Kita ni Allah sembahyang khusyuk dah. Allahu akbar. Kunci motor kat mana tu? Ada. Tu pun rasa aku jamin syurga dah. Pak cik ni duduk Allahu akbar, khusyuknya. Dia doa mustajab, kita ambil dia. Kalau nak ikut kita seorang tak jamin syurga. Tapi kawan-kawan kita tolong doa. Dia mandi kita dia doa, dia kapan kita dia doa, dia duduk atas kubur dia doa, baca talqin dia doa kita. Alhamdulillah, tu semua ada nas. Ni kita semayang habis semayang, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa imam sebut? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ingat tak? Tuan-tuan sebut apa? Tarak sebut, angkat belah tu raya.
Dia kata, "Weh, terimalah doa aku ni, doa kita semua. Kita apa pun tak patutnya. Terima kasih Pak Imam." Kan? Tak ada belah dia. Kita boleh duduk belakang. Doa panjang. Berapa pagi dengan ni ya tuan-tuan. Bid'ah semua tu, tapi bid'ah ini ialah bid'ah hasanah. Bid'ah yang khair. Tuan-tuan, buatlah. Alhamdulillah, dengan kita buat macam ni, masyarakat kita boleh bersatu. Jangan duk bincang dah. Semayang nak letak tangan di sini ke, di sini ke, di sini. Tak payah. Itu semua tu tuan-tuan menyebabkan kita jadi pening. Ada orang kata, kami tak mau dah mazhab-mazhab. Bang, kita ada ulama tuan-tuan, peganglah ulama ni. Sebab Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada. Ulama ada. Kita tengok ulama buat. Sebab mereka buat berpandukan ada kitab. Semayang nak letak mana? Letaklah. Kalau Syafi'i, letak atas pusat. Dia nak letak sini, lantak dah. Dia nak ikut Imam Ahmad bin Hanbal, lantak lah. Kita Imam Syafi'i. Saya bagi saya nak letak sini boleh, sini. Tak letak pun boleh. Kan? Tak ada masalah. Jangan kita duduk bergaduh. Ni dia nak semayang, nak zikir. Bagi dia. Sebab ada kebaikan dia, ada nas dia. Ada orang tuan-tuan, dia nak usalli. Kan? Itu bid'ah. Ikut Imam Malik, Allahu Akbar, datang tu kira niat dah. Kita ambil yang tu. Boleh 4 mazhab kita pegang semua boleh. Tapi kita ambil satu, jadilah Imam Syafi'i. Dalam bab ibadat, bagi saya ambil satu cukup. Ambil Imam Syafi'i saja. Sebab apa? Ada orang dia ambil semua mazhab. Bila ambil semua mazhab, Imam Malik, Imam Hanbal bersentuh laki perempuan, batal. Tak batal. Syarat dia dengan nafsu, syahwat. Ada orang, tapi dia kena syarat nak ambil 4 mazhab, dia kena tahu. Contohnya, dia nak bersentuh laki perempuan, kena tak batal nak ambil Imam Malik. Syarat dia macam mana? Wuduk kena Imam Malik. Ini kita ambil Imam Syafi'i, bagi mudah. Nak buat bagi mudah, tak boleh bang. Ambil wuduk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i macam mana? Wuduk, syarat dia 3 helai. Tiba-tiba bersentuh dengan isteri kita, ambil Imam Malik, bersyahwat. Tak boleh, kata ulama. Syarat macam mana? Wuduk mesti juga Malik. Kena basahkan kepala. Bersentuh baru tak batal. Ini dah ambil wuduk Imam Syafi'i. Okey ni imam ikut suka dia ya. Bang bercempera, orang utara kata cempera. Hancur tuan-tuan kita ni. Sebab tu kena faham, kalau boleh ambil Imam Syafi'i. Ada orang kata Imam Syafi'i apa? Bang pergi Mesir. Imam Syafi'i sekarang dibuat ni kubah macam ni. Di atas dia ada ni, ada sapinah, ada kapal. Saya tanya kenapa ada kapal? Dia kata apa? Imam Syafi'i ni ilmunya seperti lautan. Dia disebut Nasirus Sunnah, orang yang mengamal sunnah. Allah, hebatnya Imam Syafi'i. Ini kita, saya tak mau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hebat tak hebat? Dia kata apa? Ada orang, ayah Imam Syafi'i ikut apa Imam Syafi'i? Dia makan, dia tidur, dia berak. Macam kita juga. Imam Syafi'i tuan-tuan, tahun dah hafal Quran. Kita 70 tahun. Wadduha walaili idza taja. Mampu ya tuan-tuan? Tu pun belagak kami. 7 tahun hafal Quran. 10 tahun khatam Quran. Imam Syafi'i baca ni, baca nak habis dah pukul 9 tepat. Baca, dia akan tutup yang depan. Ni nak baca yang ni, tutup yang depan. Orang tanya kenapa Imam? Dia kata aku baca yang ni, kalau mata aku tertengok yang ni, aku dah boleh faham dah yang ni. Dahsyat tak? Ni, dia tutup yang ni. Kalau dia tengok yang ni dia faham dah. Punya dahsyatnya ingatan Imam Syafi'i. Dia lalu dekat pasar, tutup telinga. Tutup sebelah. Orang tanya, Imam, kenapa lalu pasar tutup telinga? Dia kata, apa yang ku dengar, aku boleh cerita dekat kamu satu persatu. Tu yang dia tutup tu. Kalau dia nanti Pak Mat tu teruk masjid pun tak datang. Dia masuk semua. Alah, Pak Mat tu imam masjid, bini tudung pun tak pakai. Semua dengar. Datang masjid, dia boleh hurai satu-satu. Tu dia tutup telinga. Hebatnya. Kita, ni, dengar ni. 1 jam setengah dah. Saya ceramah apa? Semua gelak. Saya dapat satu ya. Apa dia? Woi! Allahu Akbar. Satu yang dia dapat. Kita ceramah 1 jam setengah dah tuan-tuan. Sampai habis kerin air liur. Tuang air pun tidak. Korang ajar betul. Kena tuang sendiri. Sebab tu tuan-tuan, jangan hina ulama-ulama. Kita mengaji insya-Allah. Bila mengaji, bukan semua tu bid'ah. Bukan apa yang tak dibuat Nabi bid'ah, tetapi apa yang tak ada nas itu bid'ah. Faham je no? Jadi alhamdulillah bagus imam ni.
Dia buat semua duduk macam ni. Inilah pakatan yang cukup baik. Semoga kita bertemu di syurga esok dalam keadaan kita saling mengenali di antara sesama. Cukuplah 1 jam setengah dah. Aku 9. Banyak idea ni tuan-tuan. Kalau boleh ceramah 3 jam pun boleh. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan boleh tunggu. Saya tak boleh, tuan-tuan tak larat dah. Saya nak balik terus ke Penang. Lain kali kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang nak bantu saya, tuan-tuan kalau minat baca buku, tuan-tuan boleh beli buku terbaru saya, Syurga Pahang, tajuk utara, tapi dalam tu semua nukilan hadis dan sebagainya. Bagus, manfaat. Harga dia RM20. Satu lagi, siapa sakit lutut, ada gel tuan-tuan, bagus. Pak cik belilah. Harga dia dulu 80, sekarang 50 aja. Dia panas tuan-tuan, belilah, ada di belakang. Dan siapa yang minat untuk membaca majalah, masuk www.majalahUAK.com. Akan dilancar Januari nanti. Tuan-tuan langgan setahun. Macam-macam masalah bicara dalam tu. Isu-isu semasa, fardu ain, bab khilafiyah dan sebagainya, semua dibincang dalam tu. Langgan satu majalah RM10 aja. Kalaulah tuan-tuan hujung tahun menang, tuan-tuan akan pergi umrah dengan saya, 20 orang free. 200 orang naik kapal cruise. Adalah tawaran basikal lah, macam-macam. Boleh langgan. Tak tanya tuan-tuan tahu macam mana umrah saya bawa, tanya Syah Abu Dhani. Dia pergi umrah dengan saya tuan. Bawa menangis tuan. Ni nampak macam gangster. Jom. Langgan tu bayar 120 setahun. Tuan-tuan ada peluang untuk pergi umrah dengan saya, 20 orang free. 200 orang naik cruise dan ada hadiah-hadiah istimewa. Syarat dia www.majalahUAK.com. Dan tuan-tuan boleh dapatkan buku saya di belakang tu. Terima kasih banyak-banyak. 2 rangkap pantun, dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku, abang semua bye-bye, kakak semua di belakang, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.